Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiy ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa lisanul fasihati wa riqu shifa'u wa ala alihi wa sahbihi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asiyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, pada ketika dan waktu yang mulia, setelah mana mengerjakan ibadat yang mulia, yakni salat, kita duduk dengan niat i'tikaf. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, dengan diturunkan keberkatan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada junjungan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa berselawat dengan tidak henti-henti kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi mengenal kita, mengenal orang yang berselawat kepada baginda, menyampaikan salam kepada baginda, dan mudah-mudahan dengan selawat itu dipermudahkan urusan kehidupan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk berada dalam majlis ilmu, yang mana dalam hadis Nabi SAW menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ini orang yang berada dalam keluar menuntut ilmu Allah, berada dalam majlis ilmu ini, orang itu dianggap orang yang keluar fi sabilillah. Bukan keluar fi sabilillah ni keluar berperang saja. Bukan fi sabilillah ni keluar berperang saja. Orang yang menuntut ilmu, yang keluar daripada rumah dia datang ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, dikira fi sabilillah hatta yarji'a, sehingga dia pulang ke rumah dia, ke tempat asal dia. Jadi sepanjang itu dia dikira fi sabilillah, mendapat pahala duduk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal duduk dalam majlis ilmu ni sekejap saja, setengah jam, lebih kuranglah 40 minit, dapat pahala fi sabilillah. Jadi rugilah orang yang tidak berada duduk dalam majlis ilmu, kerana majlis ilmu ni penuh keberkatan. Jadi kita datang ke masjid ni bukan hanya semata-mata nak solat sahaja, bahkan kita mesti isi waktu kita dengan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ni ada dua lah. Kalau kita tak tahu, maknanya kita dapat ilmu yang baru. Kalau kita dah tahu, maknanya itu jadi satu peringatan kepada kita. Jadi tak rugi apa-apa pun. Duduk dalam majlis ilmu ni tak rugi apa-apa, berbeza dengan kita pergi ke tempat lain. Jadi duduklah dalam majlis ilmu ni sementara kita menunggu waktu solat, kerana banyak ganjaran pahala yang kita dapat yang tidak dapat pada amalan-amalan yang lain. Di antara maghrib dengan isyak ni ada satu amalan yang dinamakan solat sunat awabin. Solat sunat awabin. Solat sunat awabin ni ini kita nak bandingkan kelebihan antara majlis ilmu dengan solat sunat awabin. Majlis ilmu ni fardu ain, wajib bagi tiap-tiap individu untuk duduk untuk belajar. Sunat, sembahyang sunat ni sunat. Sunat maknanya pahala sunat, bukan pahala maknanya dapat pahala sunat. Kalau tak buat pun tak ada dapat pahala, tak ada dapat dosa, cuma rugilah. Jadi kalau orang yang mengerjakan solat sunat awabin di antara maghrib dengan isyak, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Jadi antara kelebihannya, kalau orang yang buat 6 rakaat, kata Nabi SAW, dia mendapat pahala seumpama dia buat ibadat 12 tahun. Buat ibadat 12 tahun hanya dengan 6 rakaat solat sunat awabin. Sekarang ni kita duduk dalam majlis ilmu, pahalanya lebih besar daripada itu. Ganjarannya lebih besar daripada itu. Ini itu bandingan dia. Jadi tak rugi duduk dalam majlis ilmu.
Jadi kita sambung apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan pada minggu yang lalu kita sebut tentang keikhlasan, ikhlas. Jadi duduk majlis ilmu ni, nuntut ilmu ni perlu ada ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Kita buat amalan kata Nabi berdasarkan kepada niat. Kalau kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan kita tu jadi berhasil lah, dapat pahala, dapat manfaat. Tapi kalau kita buat tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang lain ataupun meninggalkan kerana orang lain, maka ibadat tersebut, amalan tersebut menjadi sia-sia. Sia-sialah, rugi. Tak dapat apa-apa. Jadi buat amalan ini demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang ikhlas ni, kata ulama, maka lillah dama wa tasal. Siapa yang buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia akan berkekalan, akan istiqamah. Jadi orang yang istiqamah ni, misalnya istiqamah datang masjid, setiap waktu ada, kalau tidak ada keperluan lain, ada setiap waktu, dan masa ilmu pun ada, buat amalan tu sentiasa istiqamah, maka insya-Allah maknanya itu hasil daripada ikhlas. Tapi kalau sekejap buat, sekejap tak buat, ataupun lepas tu terus tak buat, boleh jadi ada masalah pada niat dia, mungkin ada masalah pada keikhlasan dia. Jadi kalau kita sentiasa istiqamah, konsisten, mudah-mudahan itu adalah hasil daripada keikhlasan kita lah, insya-Allah. Ini ikhlas ni penting, sebab ikhlas ni menjadi benteng daripada iblis, syaitan. Jadi bila ikhlas, orang ikhlas ni Allah akan jaga dia, Allah akan pelihara, tak boleh dikacau, digoda oleh syaitan. Maka di dalam kitab ini saya, yakni Imam Al-Ghazali, akan sebutkan Bidayatul Hidayah. Kitab ni nama Bidayatul Hidayah. Dan Imam Al-Ghazali nak sebut tentang Bidayatul Hidayah, tentang permulaan hidayah. Macam mana kita nak dapat hidayah, jalan menuju kepada hidayah. Supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya dapat menguji hatimu. Jadi ilmu ni tujuan dia untuk amal. Tak ada ilmu nuntut ilmu banyak-banyak simpan. Bukan, ilmu ni untuk amal. Dan amal tu bila nak amal, dah dapat ilmu, dapat sesuatu yang baru, ilmu baru, terus amal. Jangan tunggu-tunggu lagi. Misal kata kita dapat ilmu yang baru, esoklah amal, minggu depan ke, tahun depan ke, takut-takut tak sempat nak beramal, meninggal dulu. Jadi dapat saja ilmu yang baru, kita terus amalkan. Sebab ilmu tu tujuan dia untuk amal. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya, dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Jadi apabila kita dapat sesuatu ilmu, kita amalkan, hati kita cenderung untuk mengamalkannya, memberi perhatian kepadanya, nanti kita akan sampai kepada nihayatul hidayah. Hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Jadi lautan ilmu ni luas. Ulama ibaratkan ilmu yang kita dapat ni ibarat air yang berada di paruh burung. Setitis air yang berada di paruh burung itu adalah ibarat ilmu yang dikongsi oleh semua manusia. Sedangkan lautan itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ilmu ni cukup luas. Yang kita dapat ni hanya dikongsi hasil daripada yang setitik tu, yang yang melekat pada paruh burung. Ibaratnya begitulah, umpamanya begitu. Jadi ilmu Allah ni terlalu luas. Jadi kalau kita ada ilmu, jangan kita bongkak, jangan kita bangga. Sebab yang kita tak tahu tu lebih banyak daripada yang kita tahu. Dan boleh jadi apa yang kita tahu tu ada orang lain yang lebih tahu daripada kita. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, ini ujian. Ujian kita ni selain pada dunia, kita diuji dengan nafsu, dengan diri kita sendiri. Nak buat amalan, nak buat perintah yang baik ni diuji dengan nafsu, diuji dengan dunia dan sebagainya. Maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helahnya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Jadi syaitan ni
pandai menipu manusia dengan pelbagai cara lah. Pelbagai cara menipu manusia. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Kadang-kadang kita rasa kita buat itu adalah satu kebaikan, padahal itu adalah tipu daya syaitan yang kita tak nampak di sebalik yang kononnya itu adalah kebaikan yang kita nak buat. Contohnya gitulah, kita nak buat benda baik, syaitan kata buatlah benda ni baik, tetapi niat kita tak ikhlas. Itu syaitan cenderungkan kita kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak buat? Lawan dorongan syaitan tu, dan kita ikhlaskan diri kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia telah berjaya mengumpul engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat, yakni Al-Quran, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, mahukah kamu akan aku kabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, iaitu orang-orang yang telah menyia-nyiakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka telah berbuat baik. Ini yang kita takut. Kadang-kadang kita sangka kita dah buat baik, padahal di sisi Allah SWT dikira belum lagi mencapai maksud amalan yang baik. Kerana apa tadi? Ada masalah dengan ikhlas ataupun tidak tadi. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajari engkau akan kelebihan ilmu dan darjat para ulama, dan ia mengajari engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan dalam hadis dan juga perkataan ulama. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabdaan Rasulullah SAW yang berbunyi, man yazdada ilma walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah SWT. Ini pun bahaya juga. Dah menuntut ilmu, tetapi kalau ilmu tu bertambah, tidak menambahkan kepada amalan, pun menjauhkan diri daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau dia menjauhkan diri daripada majlis ilmu, tak nak duduk majlis ilmu. Bayangkan macam mana? Orang yang duduk dalam majlis ilmu pun dah bertambah ilmunya, pun boleh jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ini kalau dia ada masalah niat tadi. Kalau masalah niat dia niat tu bukan kerana Allah SWT. Contohnya dia nak menuntut ilmu ni sebab dia nak, bila dia banyak ilmu nanti dia boleh bersyarah sana, bersyarah sini, ceramah sana, ceramah sini. Jadi niat dia dah tak betul. Ataupun bila dia dapat ilmu nanti dia dapat pengaruh daripada orang lain, orang akan hormat dia, itu niat dah tak betul. Jadi bila niat tak betul, tak kerana Allah SWT, niat sudah dipesongkan selain daripada Allah SWT, maka dia bukan akan bertambah rahmat, bukan bertambah hidayah, maka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang niatnya tidak ikhlas, tak kena Allah SWT, walaupun ilmunya banyak, amalannya tidak bertambah. Amalannya tidak bertambah. Berbeza dengan orang yang niatnya ikhlas kerana Allah SWT, amalannya itu akan selari dengan ilmu yang dipelajari. Dan syaitan juga melupakan engkau dari sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, asyadun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Ini yang paling ditakutilah. Yang bermaksud orang yang paling dahsyat sisaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim, orang yang mengetahui, ada ilmu yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah SWT dengan ilmunya. Jadi orang yang alim, yang ada ilmu, kemudian ilmunya itu tidak memberi manfaat pada diri dia. Dia banyak ilmu tu tak bagi manfaat pada diri dia. Maknanya dia tak amalkan ilmu dia tak dapat manfaat daripada ilmu dia. Orang ini akan terima azab lebih dahsyat pada hari kiamat nanti. Akan terima azab dahsyat lagi di hari kiamat nanti. Di akhirat nanti.
Kalau begitu jadi ada orang mengatakan kalau begitu lebih baik kita jadi orang jahil lah. Jadi orang jahil ada akibatnya juga nanti. Ada akibatnya juga nanti. Jadi macam mana kita jadi orang alim ataupun jadi orang yang mengetahui ada ilmu ni, jadi orang yang ilmunya itu manfaat untuk diri kita. Maknanya kita kena amal lah. Jangan tidak beramal, jangan simpan ilmu itu tidak diamalkan. Bahkan ada ulama mengatakan al-alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli abdil wasan. Orang yang ada ilmu yang tidak amalkan dengan ilmunya itu akan diazab oleh Allah terlebih dahulu daripada penyembah berhala. Orang yang ada ilmu, dia tidak amalkan ilmunya, ilmu yang tidak memberi manfaat padanya, dia akan diazab oleh Allah SWT sebelum orang yang menyembah berhala. Orang menyembah berhala itu dah tentulah diazab oleh Allah SWT. Dia kena dulu. Tu berat bagi orang yang ada ilmu yang tidak amalkan. Kemudian sabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi sallallahu mengajarkan kepada kita umatnya doa. Satu doa iaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yaghsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ini Nabi ajar doa kepada kita supaya kita amalkan doa ini, iaitu ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu ni ada dua, ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Contoh apa ilmu yang tak ada manfaat? Ilmu sihir contohnya. Sihir tu ilmu juga tetapi tidak manfaat. Tidak manfaat untuk akhirat lah. Nak menganiaya orang boleh tapi tunggulah azabnya. Hidup di dunia ni boleh dia menganiaya orang dengan ilmu sihir dia dan sebagainya, tapi di akhirat nanti dia akan terima azab yang dahsyat. Itu ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang manfaat ni macam mana? Ilmu yang bawa kita kepada akhirat, itu ilmu yang bermanfaat. Habis tu ilmu dunia manfaat tak? Manfaat kalau ilmu tu bawa kita pada akhirat. Jangan kata ilmu dunia ni tak ada manfaat. Ada manfaatnya kalau ilmu tu bawa kita kepada akhirat. Contohnya, kalau kita tak ada kepakaran bina masjid, macam mana nak bina masjid? Contohlah, tak ada kepakaran. Ilmu bina masjid ni ilmu dunia, bukan ilmu akhirat. Bila dimanfaatkan ilmu tersebut, bina masjid, bina tempat-tempat yang bermanfaat, jadi perkara tersebut bawa kita kepada akhirat. Jadi ilmu yang bermanfaat yang bawa kepada akhirat. Berbeza yang tadi dia ada kepakaran dalam buat bangunan dan sebagainya, tetapi dia buat tu untuk maksiat. Itu tidak memberi manfaat dia kepada akhirat. Dan daripada hati yang tidak khusyuk, minta jauh daripada Allah SWT daripada hati yang tak khusyuk. Hati yang tak khusyuk dalam sembahyang, dalam ibadat-ibadat yang lain, hati tak khusyuk. Ini minta dijauhkan. Dan daripada amalan yang tidak diangkat, yakni tidak diterima, dan daripada doa yang tidak didengar, yang tidak dikabulkan. Amalan yang tak diterima ni kalau tak ikhlas Allah tak akan terima. Doa kalau tak ada dimulai dengan selawat bagaimana kita sebutkan sebelum ini, doa itu tidak akan diterima. Ataupun orang tu berdoa tetapi makanan dia daripada makanan yang haram, jadi doa dia pun tidak diterima, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita sentiasa amalkan doa ini. Kalaupun kita tak ingat nak baca dalam bahasa Arab, kita doa bahasa Melayu lah. Tak ada masalah pun. Doa saja dalam bahasa yang kita boleh, yang kita faham. Sebab apa? Sebab Allah Maha mengetahui kan. Allah cipta kita, apa bahasa pun gunalah. Tapi yang sebaiknya kita doa dalam bahasa Arab lah, bahasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi nak doa bahasa lain pun terpulang lah. Boleh berlaku. Cuma dalam sembahyang janganlah baca dalam bahasa Melayu, bahasa Iban ke dalam sembahyang, tak boleh lah. Walaupun ada ajaran sesat, dalam sembahyang dia baca bahasa Melayu. Baca dalam bahasa lain daripada bahasa Arab tu lebih susah lagi daripada baca dalam bahasa Arab. Contohnya baca Fatihah, cuba terjemah dalam bahasa Melayu waktu sembahyang. Macam mana jadi dia? Doa cerita semua terjemah dalam bahasa Melayu, lebih panjang kan, lebih susah daripada baca dalam bahasa Arab. Tapi ada memang ada. Itu ajaran sesat lah. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum
bimaqarid min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Pada malam Isra, ini pada malam Isra wal Mi'raj, ketika mana Nabi SAW dibawa di Isra dan Mi'rajkan Nabi SAW, pada malam tersebut Nabi kata, aku melalui pada malam Isra itu dengan satu kaum. Ketika mana Isra Mi'raj Nabi itu, Nabi jumpa satu kaum yang mereka sendiri menggunting lidah mereka, dipotong lidah mereka tu dengan gunting daripada api neraka. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Lalu mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Jadi dia suka suruh orang buat baik, ajak orang buat baik, tapi dia tak buat. Dia lupakan kebaikan tersebut pada diri dia. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Wa na'udzubillah min zalik. Maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku dari tipu daya syaitan. Ini adalah tipu daya syaitan. Dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Ini kena hati-hati. Kita duduk mencari ilmu, kena jaga niat. Kalau tak jaga niat, tadilah syaitan akan pesongkan niat kita, pesongkan tujuan kita, sehingga nanti kita lalai. Lalai daripada Allah SWT. Banyak ilmu pun pada ketika itu tidak berguna. Kita kena tidak membawa kepada amal. Rugi sajalah. Padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan menggelincirkan niatmu. Itu niat kena jaga. Niat ni penting. Niat ni sangat penting, kena jaga. Buat apa sahaja pun mesti pastikan ia adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu juga kalau kita meninggalkan sesuatu, kena pastikan dia ikhlas kerana Allah SWT, bukan kerana makhluk. Bukan kerana makhluk, ataupun bukan kerana selain daripada Allah SWT. Maka kata Imam Ghazali, maka celakalah bagi si jahil sekali. Bagi orang yang jahil, oleh kerana dia tak nak, tadi dia kalau dia duduk dalam majlis ilmu, dia duduk untuk ilmu, dia kata takut dia digelincirkan niat tu dia oleh syaitan, maka dia tak duduk dalam majlis ilmu, maka dia jadi orang yang jahil. Orang yang jahil ni kata Imam Ghazali, sekali celaka. Orang yang jahil ni. Kerana apa? Kerana dia tidak mahu belajar. Dia tak nak belajar. Dia tak nak belajar, celaka bagi diri dia. Dan celaka bagi si alim, 1000 kali celaka. Bagi orang alim 1000 kali celaka. Lebih berat lagi apabila dia tidak mengamalkan ilmunya. Maknanya dia ada ilmu tapi dia tak amal. Ini lebih berat lagi celaka ke atas dia, ke atas orang yang alim. Orang yang jahil tadi celaka juga. Kerana apa? Kerana tak nak belajar. Tak nak belajar. Bila tak nak belajar ni, ruginya apa? Ruginya bila kita buat amalan tak sesuai dengan ilmu yang sepatutnya. Jadi amalan tu tak diterima. Contohnya, kita nak sembahyang, tapi kita tak ada ilmu tentang sembahyang. Kita sembahyang tu pun ikut-ikut orang je. Orang angkat takbir, orang yang tidak. Apa tu yang tidak? Apa tu takbiratul ihram? Tak tahu. Apa benda pun tak tahu. Jadi buat tu atas kejahilan, maka amalan tu tak diterima. Tak diterima pasal dia buat kerana atas kejahilan, bukan atas ilmu yang dia ada. Yang ni bahayanya. Sebab tu tak rugi kita duduk dalam majlis ilmu. Seperti mana yang saya sebut tadilah, kalau kita tak tahu, kita dapat ilmu yang baru. Kalau kita dah tahu, dijadikan ilmu tu sebagai satu peringatan kepada kita. Kadang-kadang kita lupa kan, diingatkan kepada kita. Sama-samalah. Bukan bermaksud bila orang yang duduk kat depan ni lebih tahu pada orang yang mendengar. Kadang-kadang orang yang mendengar lebih tahu pada orang yang duduk di hadapan. Jadi sama-sama kita mengingatkanlah, mengingatkan. Dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu itu terbagi kepada 3 keadaan. Ini kita kena ingat betul-betul lah. Manusia itu dalam menuntut ilmu itu ada 3 keadaan, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, golongan yang pertama itu ialah orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Dia tuntut ilmu, tak kira ilmu dunia ke ilmu akhirat ke, tujuan dia nak buat bekal untuk dibawa ke negeri akhirat. Kerana negeri akhirat ni adalah negeri yang abadi. Abad dan abada, abadi selamanya. Dunia ni tak kekal, ada tempoh masa dia.
sampai tempoh masa dia lenyap kan. Tapi akhirat ni kekal. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu itu kecuali hanya untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala dan tujuan nak bawa ke akhirat. Maknanya dia ikhlas lah. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menuntut ilmu itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Orang ini termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang beruntung ni lah, yang sentiasa niatnya ikhlas kerana Allah SWT. Orang nak kata apa pun dia tidak hiraukan, kerana dia buat tu ikhlas kerana Allah SWT. Dia meninggalkan sesuatu pun dia tidak hiraukan apa kata orang, kerana dia buat tu kerana Allah SWT. Ini golongan yang pertama, untung. Jadi kalau kita nak untung, kita jaga niat kita, jaga keikhlasan kita buat apa-apa amalan pun. Yang kedua, golongan yang kedua ialah orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera, yang ni dunia. Cari ilmu tu nak cari keuntungan dunia. Bila dia ada ilmu, orang panggil dia bercakap sana sini kan, dapat duit. Itu tujuan dia dah tak ikhlas, niatnya dah tak ikhlas, dah terpesong. Nak kumpul harta, nak kumpul pangkat, dan sebagainya lah. Bila dah famous, orang kata apa, masuk banyak duit kan. Kalau nak untung lagi, dapat perhatian istana, dapat pangkat datuk. Itu bergantung pada niat lah. Kalau niatnya tak ikhlas, dia sia-sia, termasuk dalam golongan yang kedua. Tapi kalau dia ikhlas, dia dapat itu habuan dunia, itu rezeki dia lah. Dapat dua, dapat untung lagi, dah niat dia dah ikhlas, dapat lagi habuan-habuan dunia. Itu kelebihan bagi dia lah. Tapi ruginya tadi kalau niatnya tidak ikhlas, semata-mata kerana dunia. Sedangkan dia sendiri menyedari niatnya yang buruk ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Sedangkan dia tahu bahawa akibat daripada niat yang tidak ikhlas tadi, maknanya akan menyebabkan dia termasuk dalam golongan yang celaka. Maka orang ini adalah berada dalam golongan yang berbahaya. Ini sangat bahaya. Kalau berada dalam kelompok ini sangat bahaya. Ini kita kena ingat. Kata Imam Ghazali, jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat. Kalau dia mati sebelum sempat bertaubat, sebelum dia ubah niat dia tadi kepada ikhlas tadi, maka dikhuatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk lah. Wa na'udzubillah min zalik. Itu kalau dia tak sempat nak bertaubat. Kalau dia sempat bertaubat, alhamdulillah. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah SWT. Kalau dia mati dalam su'ul khatimah tadi, dia tak sempat nak taubat, urusannya terserah pada Allah SWT. Allah nak maafkan ke, Allah nak seksa ke, tu urusan Allah SWT. Itu bukan urusan kita. Tetapi kalau dia mendapat taufik, mendapat hidayah, sebelum dia mati dia dapat hidayah, dia insaf, dia bertaubat, lalu dia sempat bertaubat dan mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dipelajarinya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera, terkurang tadi, maka dapatlah dia dikumpulkan bersama golongan yang beruntung tadi. Dia masuk balik pada golongan yang pertama tadi. Kerana orang yang bertaubat daripada dosa sama seperti orang yang tidak berdosa. At-taibu minaz zambi kama la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa ni, kata Nabi, seumpama orang yang tak ada dosa. Orang yang bertaubat daripada dosa ni seumpama bayi yang baru lahir tu, yang bersih, yang tidak ada dosa. Tetapi kita kena ingatlah, bekasnya tetap ada. Dosanya tak ada, bekas ni kadang-kadang ada. Sama macam kita basuh pakaian lah, daripada daripada daki dan sebagainya kan. Hilang daki tu hilang, kadang-kadang dia adalah sikit-sikit. Itu bahaya dia kalau buat dosa. Tetapi kita ni tak terlepas daripada dosa lah. Cumanya apa, jangan terbawa-bawa diri kita dengan dosa. Insaf, taubat, dan azam untuk tidak buat lagi dosa tersebut. Jadi bila dah bertaubat, kata Nabi SAW, orang ini seperti mana orang tidak berdosa, sebagaimana disebut dalam hadis tadilah. Seperti mana orang tidak berdosa. Jadi dia akan masuk pada golongan yang pertama tadi. Untung. Ini kalau dia sebelum dia mati.
Kalau dah mati, dah terlambat. Nak taubat ni sebelum mati. Sebelum sebelum diangkat nyawa oleh Allah SWT, bertaubat. Kalau tak sempat, maka itu terpulang kepada Allah SWT. Kemudian golongan yang ketiga, golongan ketiga ni adalah golongan yang bahayanya. Pasal apa? Pasal dia telah dikuasai oleh syaitan. Dia tak dapat nak buat apa-apa lagi lah. Dah dikuasai oleh syaitan. Orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka dia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda. Dia jadikan ilmu dia itu sebagai alat semata-mata, bukan untuk beramal. Untuk alat nak kumpul harta benda dunia, untuk bermegah-megah, untuk cari kedudukan di mata masyarakat dan sebagainya. Dan dia merasa bangga bila ada ramai pengikut. Orang ramai ikut dia rasa banggalah. Ramai pengikut kan. Ini bergantung pada niat. Dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Ini memang ada. Mana-mana zaman pun akan ada orang yang macam ni. Ada golongan yang pertama tadi, ada golongan kedua dan ada juga golongan yang ketiga. Mana-mana zaman pun sampai kiamat nanti tetap ada. Dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajat dan keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Ini yang bahayanya. Dia sudah dikuasai oleh syaitan, tetapi pada anggapan dia anggap dia masih mulia di sisi Allah SWT kerana dia banyak ilmu. Kerana pada zahirnya dia ni seumpama ulama lah. Disangka begitu. Pada hakikatnya dia telah jauh daripada rahmat Allah SWT. Dia berbicara seperti bicara ulama. Dia bercakap seperti mana cakap ulama. Kemudian dia berpakaian seperti pakaian ulama. Padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan loba dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Maknanya dia zahirnya bercakap seperti bercakap ulama, pakaian seperti pakaian ulama, tetapi antara zahir dengan batinnya tidak sama. Itu bergantung pada niat hati seseorang tersebutlah. Kita tak boleh nak terka orang begini tak boleh, sebab itu masalah hati dia. Kalau dia ikhlas, dia dengan Allah lah. Kalau dia tak ikhlas tu dia dengan Allah SWT. Kita hanya hukum yang zahir je. Apa yang kita nampak itu kita hukum. Yang zahir yang kita nampak. Yang tak nampak tu sebaliknya tu terserah dia dengan Allah SWT. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan yang binasa, orang yang binasa, orang yang jahil. Walaupun hakikatnya banyak ilmu, tapi hakikatnya dia jahil di sisi Allah SWT. Dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Dan sangat tipis harapan untuk dia bertaubat kepada Allah SWT. Kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk dalam golongan yang baik. Oleh sebab tu adanya istilah ulama usuk, ulama yang jahat. Ada istilah lagi ulama akhirat. Ulama akhirat tadi seperti mana golongan pertama. Golongan yang ketiga ni atau ulama usuk, ulama yang jahat. Dia banyak ilmu tapi ilmunya itu digunakan untuk dunia semata-mata, untuk hajat dunia. Bukan untuk akhirat. Padahal dia telah lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan sesuatu yang tidak kamu amalkan? Ini kita peringatan untuk diri kita sendirilah, terutamanya kepada orang yang banyak ilmu, yang ada ilmu, yang mana dia memperkatakan sesuatu yang tidak beramal. Sebab itulah untuk lebih baiknya kita nak menyampaikan sesuatu pada orang lain, kita kena pastikan setidak-tidaknya kita dah beramal. Setidaknya dah beramal dengan perkara tersebut. Ataupun kita dalam tempoh beramal. Contohlah kita baru berjinak-jinak dengan masjid, baru datang nak sembahyang, sebelum ni tak datang masjid, tak pernah sembahyang. Kita ajak kawan kita yang lain. Itu tak apa, sebab kita dalam proses kita buat baik, buat perkara tersebut. Jangan kita kata kita tunggu nanti dah sempurna baru nak ajak orang lain. Itu tak betul lah. Biarlah orang nak kata apa, nak kata nak tunjuk baik. Itu yang pastinya niat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berbeza dengan seorang yang lain ataupun golongan yang lain, yang mana dia suruh orang buat baik tapi dia tak buat. Dia suruh orang beramal tapi dia tidak beramal. Orang ini yang adalah tergolong dengan orang yang celaka tadi. Dan orang ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ana min khairid dajjali aqufu alaikum minad dajjal. Faqila ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usuq.
Ulama usul ni kata Rasulullah lebih jahat daripada Dajjal. Wa na'udzubillah min zalik. Lebih teruk daripada Dajjal. Dajjal tu kita tahu, kita kenal. Kan? Sebagaimana sebut dalam hadis yang akan merosakkan kita nanti. Kita kenal lah sifat-sifat dia. Zahir dia pun kita tahu tu Dajjal. Kan? Tetapi ulama usul ni kita tak dapat dikenali. Secara zahirnya tak dapat dikenali. Pasal apa? Pakaian ulama bercakap, ulama baca Quran, baca hadis, tapi dalam hati tu dia ada masalah. Dia susah nak kenal ulama usul, ulama yang jahat. Ini yang Nabi kata, Nabi lebih risau daripada Dajjal. Lebih teruk lagi daripada Dajjal. Kerana yang zahir dia tu dapat menipu masyarakat. Dajjal itu tujuannya sudah jelas, untuk menyesatkan manusia. Tetapi ulama usul ni walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Kerana amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Zahir ni ajak orang buat baik dan sebagainya, tetapi oleh kerana niatnya tidak ikhlas, apa yang disampaikan tu tak membawa orang kepada kebaikan. Pasal niatnya tidak ikhlas. Maknanya tak sampai ke dalam lah. Disampai tu sekadar didengari oleh telinga masyarakat, tak sampai ke dalam hati, ke dalam kalbu, tak membawa pada perubahan. Dan orang awam lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan ulama usul daripada perkataan mereka. Maksudnya masyarakat lebih terpengaruh dengan apa yang dibuat oleh ulama usul ni berbanding apa yang mereka perkatakan. Maka apa yang dirosakkan oleh ulama usul ini dengan perbuatan mereka lebih banyak daripada apa yang dapat diperbaiki oleh lidah mereka. Jadi masyarakat ni akan mandang zahir dan akan meniru apa yang jelas pada zahirnya. Zahir ulama tersebut. Kalau ulama itu adalah ulama akhirat, maka alhamdulillah. Kalau ulama itu adalah ulama usul, ulama yang jahat tadi, akan membawa masyarakat kepada kejahatan. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpunkan dunia yang banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama usul. Orang yang jahil ni dia tak berani nak buat benda tak elok, benda tak baik, melainkan bila dia dah tengok contoh ulama usul tadi buat perkara yang tak sepatutnya. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang awam membuat berbagai maksiat. Maka inilah yang sangat dikhuatirkan oleh Nabi SAW. Sebab itu kita minta sangat-sangat jauhkan kita daripada ulama usul. Dan minta Allah pertemukan kita ataupun kita dibimbing oleh ulama akhirat. Ulama yang membawa masyarakat, membawa kita kepada keredaan Allah SWT. Jadi ulama akhirat ni salah satu tandanya ialah dia bukan bawa masyarakat tu kepada diri dia. Dia bawa masyarakat tu kepada Allah. Itu tanda ulama akhirat. Kalau ulama usul ni dia bawa masyarakat kepada dia, ikut dia, jangan ikut orang lain. Kalau orang nak pergi ulama lain pun dia tak benarkan, dia suruh dengar dia saja. Tu antara ciri-cirinya lah. Apa pun dia bawa pada diri dia, bukan bawa kepada Allah SWT. Ulama akhirat ni dia bawa kepada Allah SWT. Dia bawa masyarakat bukan nampak diri dia hebat, tapi bawa kepada nampak Allah SWT, kehebatan Allah SWT. Namun demikian, nafsu amarah ulama usul ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah SWT. Ini nafsu ulama usul. Jadi telah dipengaruhi oleh syaitan, oleh nafsu, maka dia sangka apa yang dia buat itu akan mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Sedangkan apa yang dia buat itu menempa kemurkaan Allah SWT. Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Hanya ulama usul ni dia rasa dia lebih baik dan dia pandang orang lain semua ni rendah daripada dia. Dia pandang orang lain ni tak baiklah, buat maksiat dan sebagainya. Dia rasa diri dia lebih baik. Ini ulama usul. Ulama akhirat berbeza. Ulama akhirat berbeza. Dia sentiasa sangka baik dengan makhluk. Sentiasa sangka baik. Dia nampak orang ni, dia ingat, dia kata orang ni lebih baik pada dia. Itu sangkaan dia. Kalau ulama usul tadi, dia sangka dia lebih baik pada orang lain. Itu ulama usul. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wahai para penuntut, ini para penuntut ilmu lah,
Jadi penuntut ilmu ni bukan mesti orang muda saja ataupun orang yang senior. Semua kita lah manusia ni tergolong dalam penuntut ilmu. Sebab apa Nabi kata menuntut ilmu ni daripada buayan sampai ke liang lahat. Sampai ke mati kita menuntut ilmu. Kan? Bila kita tengah nazak, siapa ajar kita talqin? Kan? Orang ajar kita sebut la ilaha illallah kan? Sebab masa tu kita dah tak boleh nak sebut dah. Sebab kita dah ada bayangan yang lain, kadang-kadang kita tak ingat nak sebut, jadi orang yang yang duduk sebelah kita akan ajar kita talqin. Maknanya kita masih belajar. Walaupun kita dah nak masuk dalam kubur dah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata laqinu mautakum bila ilaha illallah. Nabi kata ajarlah orang yang nak mati tu dengan kalimat la ilaha illallah. Padahal kalimat Allah semua orang tahu. Kan? Tapi bila nak mati ni susah nak disebut, kadang-kadang diajar oleh orang lain. Maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Jadi kita kena jadikan diri kita ni macam mana golongan yang pertama tadi, golongan yang beruntung tadi. Dan berhati-hatilah supaya engkau tidak termasuk dalam golongan yang kedua, kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah dikejutkan oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat, lalu rugilah dia. Golongan yang kedua tadi bahaya juga. Pasal apa? Bahaya kalau tak sempat nak taubat sebelum mati. Sebab kita tak tahu ajal kita bila. Kita jangan ingat aku muda lagi, belum tentu mati. Jangan. Kadang-kadang orang yang muda tu mati dulu daripada orang yang umur lanjut sikit. Jangan. Sebab mati ni tidak diketahui oleh kita. Kadang-kadang sihat walafiat, tak ada sakit apa-apa pun, tak ada kena covid pun, meninggal. Kadang orang yang kena covid tu kadang-kadang tak meninggal, panjang umur dia. Ataupun kadang-kadang orang yang sakit kan, sakit tu nampak teruk dah, macam dah nak meninggal, tapi umurnya panjang. Jadi ajal maut ni kita tak tahu. Tapi bila dah sampai, dia tidak lambat dan tidak cepat. Kalau kata meninggal pukul 9 lah. Tidak jadi 9 1 minit ataupun tidak jadi kurang daripada waktu tersebut. Itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi ajal maut, rezeki jodoh ni dah ditetapkan oleh Allah SWT dan kita tak tahu. Jadi kena beringatlah. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Kita minta apa? 3 perkara sebelum kita tutup majlis ni. Kita hidup di dunia ni, kita minta kita dapat buat amal macam mana amal Nabi SAW. Kemudian kita minta mati dalam mati husnul khatimah. Yang ketiga, kita minta jumpa Allah SWT nanti di akhirat nanti dalam keadaan hati yang sejahtera, bi qalbin salim, dalam Quran kan. Man atallaha bi qalbin salim. Jumpa Allah SWT, bertemu Allah SWT dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ni hati yang apa? Yang nafsu mutmainnah, yang dapat nafsu mutmainnah. Jadi tiga ni kita target, kita hidup di dunia buat amal macam Nabi, kena menuntut ilmu lah. Kemudian mati, minta mati husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik-baik. Kemudian nanti bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan hati yang sejahtera. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Kalau dapat tiga-tiga ni. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu kita ni, Allah angkat musibah daripada kita, jadikan kita semua orang sihat walafiat zahir dan batin. Keluarga kita walaupun tak duduk sama kita, berkat kita datang ini, anak isteri kita jadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berilmu dan sebagainya, orang yang beramal ikhlas kerana Allah SWT. Dan juga sahabat-sahabat kita yang tak datang lah, mudah-mudahan dapat manfaat daripada kehadiran kita di sinilah, mudah-mudahan. Jadi sekadar itu saja, yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Kalau tuan-tuan sedarlah ada salah silap yang saya sebut tadi, mudah-mudahan ditegurlah, dapat bagi peringatan, mudah-mudahan saya perbetulkan pada pengajian yang akan datang, kerana saya tidak terlepas daripada salah dan silap. Jadi sekadar itu saja, wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.